Saudara-saudari sekalian, dalam siaran ucapan Menteri kelima ini, saya akan bincangkan cabaran yang kita hadapi sebagai satu masyarakat dan cara perkukuh kontrak sosial pada tahun-tahun mendatang. Pandemik COVID-19 telah menyebabkan masalah menjadi lebih ketara. Kemerosotan dalam pendapatan di seluruh dunia dijangka paling teruk dalam 100 tahun. Tapi ini bukan hanya satu kemelesetan ekonomi. Ia telah akibatkan krisis sosial yang teruk dari satu negara ke negara yang lain. Kita sudah melihat perkara ini berlaku di negara lain. Ia tidak bermula disebabkan pandemik ini. Ketegangan sosial sudah berkembang di negara-negara ini. Kini ia kian meruncing. Kehilangan pekerjaan dan pendapatan telah menjejas beberapa golongan masyarakat jauh lebih teruk berbanding yang lain. Anak-anak yang ibu bapa kurang berkemampuan sedang ketinggalan. Persekolahan mereka terganggu tanpa bantuan menolong mereka. Semua ini tingkatkan rasa tidak berdaya. Tingkatkan anggapan sistem ini, pinggirkan golongan kurang bernasib baik. Ia tingkatkan tanggapan tentang ketidakadilan kaum, membawanya ke tahap membimbangkan. Singapura tidak boleh halang kemelesetan ekonomi sejagat. Tapi kita mesti pastikan perpaduan sosial tidak hilang. Polarisasi, rasa putus asa seperti yang sedang berlaku di banyak negara lain. Jangan fikir tren-tren ini tidak boleh melanda Singapura. Banyak masyarakat yang dahulunya bersatu padu, tetapi kini berpecah belah di negara-negara barat maupun di Asia. Tiada masyarakat yang kekal sepadu semata-mata mereka dahulunya begitu. Kesan bahaya ekonomi yang dihadapi memaksa kita cekalkan masyarakat. Perkukuh kekuatan yang telah dibangunkan bertahun-tahun lamanya. Kami akan gandakan usaha memperkukuh kontrak sosial kita. Kami akan pastikan setiap orang berpeluang sepenuhnya untuk berjaya melalui pendidikan, kemahiran dan pekerjaan yang baik. Kami akan tingkatkan bantuan bagi mereka yang kurang bernasib baik dari awal kehidupan, supaya mobiliti sosial boleh dikekalkan dan kurangkan ketaksamaan. Kita semua mesti mainkan peranan perkukuh budaya perpaduan agar kita tahu kita boleh bergantung kepada satu sama lain ketika masa baik atau buruk. Setiap individu perlu berusaha untuk mencapai potensi mereka sepenuhnya. Tapi kita perlu jalankan tanggungjawab kolektif. Bantu orang-orang bangkit semula dari rintangan kehidupan dan pastikan tiada rakyat Singapura ketinggalan. Ini kami lakukan melalui dasar-dasar pemerintah bantu golongan kurang bernasib baik pada setiap peringkat kehidupan. Juga melalui inisiatif yang diterajui rakyat dan kumpulan-kumpulan yang semakin berkembang di setiap kejiranan. Seperti dikatakan PM dalam ucapan pembukaannya, di Singapura semua akan dibantu. Keutamaan kami hari ini ialah selamatkan pekerjaan. Bantu rakyat Singapura yang hilang pekerjaan bangkit semula dan kembali bekerja. Ini bukan sekadar satu isu ekonomi, tetapi satu keutamaan sosial. Kami akan lakukan yang termampu, elakkan pengangguran untuk tempoh lama, supaya mereka boleh berdikari dan tetap rasa dihormati. Pekerjaan yang baik juga sesuatu yang penting dalam pendekatan keseluruhan kami membina sebuah masyarakat bersepadu dan kurangkan ketaksamaan. Majlis Pekerjaan Nasional sedang berusaha sedaya upaya. Kami akan dapatkan 100,000 pekerjaan dan tempat latihan yang disasarkan oleh pakej-pakej pekerjaan dan kemahiran SG United, diperkenalkan DPM Heng Swee Keat. Hakikatnya, kita berhadapan krisis yang sangat genting. Selagi ketidaktentuan terus membelenggu ekonomi sejagat, perdagangan dan perjalanan antarabangsa kekal rendah, kemungkinan besar jumlah pekerjaan baru akan lebih sedikit berbanding jumlah pekerjaan yang hilang. Kalau kita bergerak mengikut pasaran, kadar pengangguran akan meningkat sepanjang tahun depan atau lebih lama jika COVID-19 terus menjadi satu ancaman.
Oleh itu, kami bekerja dengan syarikat-syarikat, sektor demi sektor, pastikan rakyat Singapura boleh bekerja secara sementara, bekerja sambil berlatih, jalani program pelatih semasa tempoh sukar ini, supaya mereka peroleh peluang pekerjaan dan mendapat gaji dan raih kemahiran, sementara menunggu peluang pekerjaan tetap. Pemerintah memberi banyak subsidi mewujudkan peluang-peluang ini. Ia jauh lebih bermanfaat apabila pemerintah memberi sokongan seperti ini. Tiada allowance pengangguran yang boleh gantikan perasaan hilang semangat kerana tidak bekerja untuk tempoh yang lama. Sektor awam juga akan percepatkan pengambilan pekerja untuk pekerjaan yang perlu diisi dalam penjagaan kesihatan, pembangunan awal kanak-kanak, pendidikan dan perkhidmatan sosial. Ia akan tingkatkan pengambilan pekerja terutama dalam sektor-sektor yang sebelum ini sukar dapatkan pekerja Singapura untuk mengisi jawatan-jawatan kosong. Sebelum ini, kita telah hadapi kadar pengangguran tinggi, tetapi kita kini dalam kedudukan lebih kukuh untuk tangani cabaran hari ini. 2 kali sebelum ini, kadar pengangguran melebihi 6%. Pada tahun 60-an, apabila British undurkan tentera mereka, dan pada pertengahan tahun 80-an, bila kita alami kemelesetan ekonomi besar, ekonomi kita lebih pelbagai hari ini. Rakyat lebih berkemahiran, kepercayaan dan keyakinan para pelabur terhadap Singapura lebih kuat, seperti dijelaskan oleh Menteri Chan Chun Sing dalam siaran lepas. Bagaimanapun, tenaga buruh pada hari ini jauh lebih tua berbanding tahun 60-an ketika British mula berundur dan pada 80-an ketika berlaku kemelesetan ekonomi. Pada masa itu, kurang 30% tenaga kerja kita berusia 40 tahun atau lebih. Pada masa ini, nisbahnya adalah 60%, 2 kali ganda berbanding dahulu. Dan ramai pekerja hari ini berusia 50 tahun ke atas. Ini sebabnya kami berusaha membantu pekerja Singapura pertengahan usia dan yang matang. Kebanyakan dalam lingkungan 50 dan 60-an tidak mendapat pendidikan pos menengah. Peluang pendidikan mereka amat sedikit berbanding generasi muda hari ini. Mereka adalah generasi yang rajin bekerja, bersemangat, telah memperoleh kemahiran dan pengalaman bernilai selama ini dan mereka masih boleh terus menyumbang. Kami akan usaha sedaya upaya bantu mereka teruskan kerjaya dalam pekerjaan paling produktif supaya boleh terus menampung keluarga dan sumbang kepada Singapura. Pemerintah akan beri majikan bantuan tambahan apabila mereka ambil rakyat Singapura pertengahan usia dan lebih tua bekerja. Program laluan pertengahan kerjaya yang baru akan ditingkatkan pada bulan-bulan mendatang supaya mereka berpeluang bekerja di syarikat dan agensi sektor awam dan buat persediaan untuk pekerjaan lebih tetap pada masa akan datang. Ini mesti dijadikan satu usaha nasional. Ia perlukan pemikiran baru di kalangan para majikan, beri para pekerja warga Singapura pertengahan usia dan matang peluang adil buktikan diri mereka. Para majikan perlu olah semula falsafah pengurusan dan amalan-amalan sumber manusia dan tenaga kerja. Tiada seorang pun rakyat Singapura yang sedia belajar harus dianggap terlalu tua untuk bekerja. Dan tiada seorang pun yang bersedia menyesuaikan diri harus dianggap terlebih layak. Kami akan bekerja rapat dengan Persatuan Perniagaan galak semua majikan sertai usaha nasional ini. MOM akan pantau amalan pengambilan pekerja bagi syarikat-syarikat untuk pastikan mereka patuhi rangka kerja pertimbangan adil. Jika mengambil rakyat Singapura pertengahan kerjaya dan melatih mereka untuk pekerjaan baru menjadi satu kebiasaan, manfaatnya akan diraih semua. Pekerja kita akan dapat tambah kemahiran dan pengalaman. Kita akan punya tenaga kerja lebih berkebolehan dan bersemangat. Punya teras Singapura kukuh yang menjadi harapan setiap majikan. Kita juga banyak melabur tingkatkan kemahiran majoriti rakyat Singapura yang masih bekerja, lengkapi mereka dengan kemahiran-kemahiran lain. Banyak pekerjaan sedang lalui transformasi akibat revolusi digital dan kemajuan teknologi lain. Sudah beberapa tahun kita buat persediaan hadapi ini semua. COVID-19 menyebabkan perubahan-perubahan ini lebih cepat berlaku.
Apabila kita bercakap tentang pekerjaan masa hadapan, ia bukan satu hipotesis semata-mata. Masa hadapan bermula sekarang. Itu sebabnya kami telah pertingkatkan peluang-peluang latihan dalam setiap sektor dan pekerjaan melalui tahap Skills Future yang seterusnya seperti DE2I. Semua mesti berani buat perubahan agar terus berada pada landasan betul dan berusaha meraih kemahiran baru dari masa ke masa dalam kerjaya. Mungkin juga pelajari bidang baru. Diharapkan anda sahut cabaran ini. Usaha-usaha ini bukan saja wujudkan pekerjaan baik untuk rakyat Singapura, tapi bantu dalam mobiliti sosial. Apabila semua terus menuntut ilmu sepanjang hayat, mereka boleh maju melalui kemahiran dan kepakaran yang dimiliki dan bukan grade yang diperoleh dahulu di sekolah. Kita sedang bangunkan meritokrasi sepanjang hayat ini secara bertahap-tahap. Tetapi sekolah yang bermutu juga penting bagi mobiliti sosial. Mobiliti sosial telah membentuk Singapura dan mengubah masyarakat kita sejak tahun 1960-an. Generasi demi generasi, anak-anak daripada latar belakang serba kekurangan telah maju melalui pendidikan dan dengan bekerja keras dalam pekerjaan dan perniagaan. Hari ini rakyat Singapura dari keluarga berpendapatan rendah punya peluang lebih baik melangkah ke tangga pendapatan lebih tinggi berbanding rakyat di kebanyakan negara maju lain. Kita tidak boleh menjadi masyarakat yang mana taraf sosial dan hubungan dengan golongan tertentu dianggap lebih penting dari kebolehan dan usaha. Namun mobiliti sosial bukan sesuatu yang ditentukan secara alami. Setiap negara berjaya mendapati semakin sukar kekalkan mobiliti sosial. Ibu bapa yang berpendidikan tinggi atau lebih beradab, kini lebih banyak melabur dalam anak-anak mereka, pastikan mereka berada jauh di hadapan berbanding anak-anak lain. Oleh itu, usaha pemerintah yang berterusan, campur tangan berkesan sekolah dan rangkaian sokongan masyarakat yang berdedikasi perlu untuk kekalkan mobiliti sosial. Kami sedang melabur lebih banyak lagi, pastikan peluang sama rata disediakan kepada kanak-kanak. Kami sedang perluaskan Kids Start, bantu keluarga berpendapatan rendah dan anak-anak mereka pada tahun-tahun awal masa yang penting dalam pembangunan. Kami telah tingkatkan taraf kerjaya guru prasekolah, tubuhkan Institut Nasional Pembangunan Awal Kanak-kanak untuk tingkatkan mutu. Tidak kira manapun prasekolah yang disertai, anak anda akan tetap punya permulaan baik. Kami juga lebih banyak melabur dalam sekolah-sekolah, pastikan setiap pelajar memerlukan bantuan tambahan akan mendapatkannya. Semasa circuit breaker, para guru telah bertungkus lumus bantu pelajar yang kurang berkemampuan dan yang berisiko, pastikan mereka tidak ketinggalan. Ia juga merupakan satu usaha berterusan dan lebih luas. MOE telah peruntukkan sumber-sumber tambahan kepada sekolah-sekolah untuk para pelajar kurang bernasib baik. Kami akan beri mereka lebih banyak bantuan pada tahun-tahun mendatang dengan mengambil lebih ramai guru, pendidik bersekutu, pegawai kebajikan pelajar dan guru kaunselor. Mereka akan perkukuh bantuan kepada pelajar yang kurang berprestasi di sekolah rendah, tingkat program Uplift bantu golongan berisiko. Mereka akan bantu pelajar capai kemajuan setinggi mungkin menerusi sistem pengumpulan atau banding berdasarkan subjek sepenuhnya di sekolah menengah. Menteri Ong Ye Kung juga sedang mempercepat rancangan lengkapi semua pelajar menengah dengan komputer riba peribadi atau tablet untuk pembelajaran. Setiap daripada mereka akan punya alat peribadi menjelang tahun depan, 7 tahun lebih awal dari sasaran. Apabila difikirkan semua yang sedang dilakukan bermula dari pembangunan awal kanak-kanak, anda dapat melihat bahawa kami gigih berusaha pastikan Singapura menjadi tempat di mana setiap individu boleh maju, tidak kira titik permulaan mereka. Kita mesti perkukuh semangat perpaduan supaya rakyat Singapura rasa lebih terjamin mereka boleh dapat bantuan bila hadapi kesukaran hidup.
Kita mesti terus jadi masyarakat di mana sesiapa yang berusaha akan raih ganjarannya dan setiap seorang akan rasa terdorong capai sesuatu dalam kehidupan. Berbanding tahun-tahun sebelumnya, kita perlukan sikap tidak pentingkan diri dan semangat perpaduan kukuh. Bantu jaga golongan mudah terjejas dan saling membantu, bukan kerana rasa terpaksa, tetapi kerana ia akan jadikan kita sebuah masyarakat terpuji. Kita telah saksikan sendiri semangat perpaduan ini semasa krisis COVID-19. Rakyat dari segenap lapisan masyarakat tampil ke hadapan bantu yang paling terjejas termasuk berkhidmat di barisan hadapan. Usaha kemasyarakatan ini bantu lengkapkan skim-skim bantuan nasional pemerintah untuk rakyat Singapura harungi krisis ini. Skim-skim ini sebagai respons pada krisis hari ini. Ia juga merupakan sebahagian daripada usaha lebih besar olah semula dasar-dasar sosial yang sudah bermula sebelum COVID-19 lagi dan akan berterusan. Kami sedang bekerja secara sistematik, sediakan lebih banyak bantuan kepada rakyat berpendapatan rendah dan pertengahan demi membina masyarakat adil dan saksama. Kami akan perkukuh dasar-dasar ini pada tahun-tahun mendatang. Tiada sesiapa boleh ramalkan keadaan dunia bila COVID-19 berakhir, atau sama ada ia sudah memasuki tempoh kemelesetan yang panjang seperti yang dibimbangkan ramai orang. Kita akan berusaha sedaya upaya jadikan masyarakat kita lebih sepadu. Pastikan ini dapat dikekalkan buat generasi-generasi mendatang. Kita semua mesti gigih berusaha elakkan perbalahan dan pertikaian yang berlaku dalam banyak masyarakat di negara lain. Pemerintah telah tingkatkan subsidi untuk keluarga berpendapatan rendah dan pertengahan bagi pendidikan, perumahan dan penjagaan kesihatan, termasuk CAS. Kami juga sedang tingkatkan skim Ihsan Senja, bantu pesara kurang berkemampuan. Apa yang amat penting, kami sedang terus pertingkatkan bantuan untuk rakyat berpendapatan rendah di tempat kerja. Menerusi skim daya kerja dan kredit pekerjaan khas, pemerintah membayar pekerja lanjut usia yang berpendapatan rendah sehingga 40% selain dari gaji yang mereka raih daripada majikan. Kami juga sedang catat kemajuan menaik tarafkan para pekerja bergaji paling rendah dan akan tingkatkan usaha. Menerusi model gaji progresif, PWM, pekerja pembersihan, pegawai keselamatan dan pekerja lanskap telah menyaksikan gaji sebenar mereka meningkat sebanyak 30% sepanjang 5 tahun lalu. Bukan itu sahaja. Gaji progresif bukanlah usaha yang dijalankan sekali sahaja, tetapi usaha peningkatan yang berterusan. Dalam masa terdekat, kami mahu setiap sektor punya gaji progresif dengan aturan peningkatan kemahiran jelas, pekerjaan lebih baik dan gaji lebih tinggi bagi yang bergaji rendah. Menteri Josephine Teo di MOM sedang bekerja aktif dengan rakan-rakan perikatan tiga pihak dalam perkara ini. Mereka akan libatkan persatuan-persatuan industri, usahakan skim-skim yang boleh dijalankan secara praktikal dalam industri berbeza-beza. Kami ingin sediakan untuk rakyat berpendapatan rendah kerja kontrak jangka pendek yang membawa peluang untuk dapatkan pekerjaan lebih stabil dan lebih perlindungan dan peluang untuk maju dalam kerjaya masing-masing. Langkah-langkah ini akan bawa perubahan bermakna dan berterusan dari segi gaji dan sekitaran pekerjaan untuk pekerja berpendapatan rendah. Ia mungkin menyebabkan kos perkhidmatan yang kita perlu bayar meningkat sedikit. Namun itu kos kecil untuk wujudkan pekerjaan lebih baik dan pendapatan terjamin untuk yang paling memerlukannya dan membina masyarakat saksama. Akhirnya, kontrak sosial kita yang berikan kita keyakinan paling tinggi dalam masa hadapan kita sebagai rakyat Singapura. Strategi-strategi sosial kita bertujuan kukuhkan kontrak ini yang menyatukan kita. Kontrak sosial ini melibatkan kita semua dan ia lebih kompleks daripada sekadar dasar-dasar pemerintah. Ia mengenai usaha yang kita lakukan secara individu dan sikap tidak mementingkan diri yang perlu kita kukuhkan dalam budaya kita. Ia terkait rangkaian-rangkaian dan inisiatif-inisiatif yang kita lihat muncul dalam krisis COVID-19 ini. Ia adalah mengenai sejauh mana kita prihatin terhadap satu sama lain di tempat kerja maupun dalam masyarakat kita kerana kita semua bentuk fabrik sosial Singapura. Ia terkait sikap menghormati setiap individu tanpa mengira pekerjaan mereka, menghormati usaha mereka atasi segala rintangan dan usaha untuk maju dalam kehidupan.
Ia terkait bagaimana kita eratkan hubungan di antara kita tanpa mengira kaum, agama atau latar belakang sosial. Ini caranya kita tempuh perjuangan bersama demi membina masyarakat berpandangan jauh, berazam dan bersepadu. Terima kasih.